Kanak-kanak adalah generasi pewaris bagi kita. Maka menjadi tanggungjawab kita untuk menjaga kesihatan dan keselamatan mereka. Mereka harus dibelai dan dikasihi, bukan didera atau dieksploitasi. Teruskan bersama saya, Nazrul Idrus, dalam rancangan SSS. Tak kiralah kanak-kanak maupun orang dewasa, penjagaan kesihatan sangat penting. Tahap kesihatan berkait rapat dengan aspek pemakanan dan riadah. Tapi tak ramai orang tahu cara menyeimbanginya. Apa pula cerita selebriti kita minggu ini? Jom kita saksikan. Saya mengawalkan hidup-hidup macam ni. Kalau dulu muda-muda kerja. Tapi sekarang ni kurangkan kerja sedikit. Lepas tu terpaksalah sebab umur dah meningkat. Takut darah pun naik. Jadi kena keluarkan peluh. Jadi saya pula umur dah dekat 40. Tak reti dah sukan-sukan yang berlari sana berlari sini. Takutkan tulang terkehel. Jadi yang menggunakan sukan cara begini pun mengeluarkan peluh juga. Dan rasa lepas melakukannya rasa macam segar jugalah dan best. Jadi kena buat apa-apa aktiviti pun at least ada satu. Mula tak minat sangat main golf ni. Suamilah paksa sebab bukan senang juga. Nampak je senang nak pukul bola ni tapi wah memang susah lah nak kena target bola tu. Nak naikkan bola tu memang susah. Tapi lama-kelamaan dah lama dah main, dah selalu dah ada improvement. Jadi saya naik seronok pula main. Dah jadi ketagih pula dah. Jadi kadang tidur pejam mata je mesti teringat golf. Wah. Tapi tak adalah jadi macam kena bagi-bagikan masa juga. Bella, saya memang kat rumah ke apa ke memang suka cakap kuat. Gelak ketawa, memang suka hiburkan orang. Sebenarnya memang kita perlukan tu, jangan stres sangat. Kalau kita fikir stres, hidup kita stres lah. Jadi memang kalau ada masalah besar datang, saya akan jadikan dia, okey tak apa, kita ambil nafas. Jangan lupa bernafas. Okey, apa semua. Jadi kadang-kadang orang sampai stuck sampai tak bernafas. Komunikasi dengan suami pun paling penting. Banyak bercakap, banyak gelak. Saya banyak bagi semua orang seronok. Memang kadang orang kata tak ada masa. Banyak alasan yang orang bagi. Jadi kalau ada alasan tu sampai bila-bila pun takkan jadi. Jadi kita akan jadikan amalan senaman ini macam makan nasi juga. Kalau tak ada, orang kata makan nasi orang satu hari tak dapat rasa macam lemah badan kan. Jadi saya amalkan, saya store kepala saya. Exercise senaman adalah penting bagi saya. Memang wajib. Satu yang penting, walaupun umur berapa saja, walaupun tak kira berisi badan ke, kurus ke, kena pergi check up. Tidur sangat penting. Kalau dapat tidur 8 jam, 7 jam, alhamdulillah. Makan, kopi kurangkan. Sebab saya memang kadang ambil kopi banyak sangat semua, saya jadi lemah. Jadi heartbeat laju semua kan. Memang itu boleh menyebabkan simptom-simptom mendapat darah tinggi, jantung dan stroke. Jadi kurangkan, bukan sahaja makanan sebenarnya bagi tahu, kehidupan kita seharian, stres. Sebab orang-orang macam kita orang ni syuting, sebenarnya memang semua nak kejarkan masa. Tapi kalau boleh, pandai bijak mengatur jadual. Ikutkan hati, saya nak makan macam-macam. Saya makan macam-macam, tapi tak boleh. Kalau lebih je, saya mesti mengantuk.
Jadi saya dah lama kelamaan saya makan sikit tapi ada had dia. Tak tambah. Satu skop macam tu je dah. Penonton semua macam mana nak gaya ni. Jadi kita sebenarnya jangan banyak pendamkan perasaan. Kena banyak bergaul dengan orang. Jadi jumpa orang selalu. Pada saya lah itu yang saya amalkan. Saya gelak-gelak ketawa. Paling banyak saya banyak jumpa dengan kawan-kawan pelawak lah. Saya memang ketawa. Jadi baru rasa release sikit. Tapi memang kehidupan kita kena menjadi seorang yang sangat-sangat bijak mengatur masa. Kita ni manusia tak perfect. Tak perfect. Jadi jangan rasa semua nak kena perfect sangat. Buat je lah apa awak rasa nak buat. Kalau orang marah, oh ya ke, minta maaf. Jadi seorang yang pemaaf. Saya suka sama makan yang tahu sebab memang sihat tau dia sup. Kalau ada minyak memang tipulah tak ada minyak, ada sikit tapi tak banyak. Walaupun dia macam ni, nampak je temeh-temeh macam ni, tapi dia mengenyangkan. Sampai besok saya tak makan dah. Kadang-kadang kita nak makan aiskrim kan, tapi campur pula dengan buah. Kalau lah makan aiskrim je, orang kata apa pula, campur dengan buah, senang untuk proses penghadaman. Lancar je. Bila dah umur-umur macam ni, kena tahu makan. Jangan main tak ambil tahu. Memang suka makan luar, tapi tengok kedai, tapi makan, kalau makan yang best-best sangat tu memang pergi, tapi share lah. Satu pinggan mesti 2 orang share. Nak rasa, mesti nak ada cuit-cuit. Dia, suami saya, keluarga dia, kalau makan, kalau pedas macam mana pun, dia tak akan ambil air. Dia habiskan makan. Kalau dah ambil air, dia tak akan makan lagi dah. Mak dia kata nanti perut naik. Kunyah banyak kali, dan lepas habis makan, kami akan berjalan-jalan, sembang-sembang dalam beberapa minit, barulah duduk kalau dah duduk. Rasa berat je, saya akan berjalan. Jadi saya akan banyak berjalan dan selain pada exercise, kita buat kerja-kerja yang ada mengeluarkan sedikit peluh lah at least. Jangan duduk terus tak berpeluh. Nak kaji tu memang kajilah, kalau ikut calculation itu orang bina badan. Tapi kami buat sedikit, jangan tidak. Kanak-kanak mudah dijangkiti dan sering terdedah kepada pelbagai penyakit. Bidang pediatrik adalah sangat penting kerana ia mempunyai pelbagai kaedah tersendiri terutamanya untuk golongan kanak-kanak. Dengan kata lain, pediatrik ialah satu jaminan kesihatan untuk anak-anak kita. Kan boy? Anak-anak adalah aset utama dalam keluarga yang harus kita jaga, terutamanya dari aspek kesihatan bermula sejak lahir lagi. Dalam dunia perubatan, bidang pediatrik adalah bidang yang memberi perkhidmatan kesihatan kepada anak yang baru lahir hinggalah menjangkau usia 18 tahun. Pediatrik juga adalah bermatlamat untuk memberi pendidikan kesihatan kepada ibu bapa dan masyarakat umum berhubung dengan perkhidmatan kesihatan kanak-kanak. Pediatrik ialah satu kepakaran yang melibatkan pengetahuan yang mendalam berkenaan dengan penyakit kanak-kanak dan juga perkembangan minda dan fizikal kanak-kanak dari masa mereka lahir sehinggalah mereka menjadi remaja. Dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun WHO telah menentukan bahawa umur kanak-kanak ialah daripada lahir hingga 18 tahun. Dan ini adalah merangkumi kanak-kanak semasa mereka lahir, semasa pra-sekolah dan juga semasa mereka bersekolah dan juga dalam lingkungan remaja. Bidang pediatrik merangkumi perkhidmatan pediatrik am dan neonatal. Cara rawatan dan komunikasi dengan pesakit kanak-kanak itu mempunyai tahap tersendiri mengikut setiap perkembangan kanak-kanak itu. Kepakaran pediatrik itu memerlukan pengetahuan yang mendalam berkenaan dengan
perkembangan minda kanak-kanak ni daripada umur mereka lahir sehinggalah mereka menjadi remaja. Dan tiap-tiap lingkungan ni ada perbezaan mereka daripada metabolisme mereka, ada daripada mereka perkembangan mereka dan juga daripada saiz mereka dari kecil hingga besar, sehinggalah melibatkan juga ubat-ubatan yang kami beri kepada mereka. Jadi seorang pakar pediatrik tu perlu mengetahui dan menghayati tiap-tiap perkembangan kanak-kanak daripada lahir sehinggalah mereka menjadi besar. Dalam aspek komunikasi, bukan setakat kanak-kanak sahaja, malah teknik komunikasi pakar bersama ibu bapa juga penting semasa merawat kanak-kanak. Jadi cara kita berkomunikasi dengan anak-anak tu lain, cara kita merawat mereka pun lain, ubat-ubatan yang kita beri untuk tiap-tiap umur daripada lahir sehingga remaja tu pun berlainan. Jadi kita perlu mengadaptasikan diri kita apabila kita merawat pesakit-pesakit yang berbeza umur mereka ni. Pelbagai teknik dan cara yang sering digunakan dalam perkhidmatan rawatan pediatrik ini, contohnya kaedah ultrasound sebagai salah satu alternatif untuk mengesan penyakit. Satu lagi perkara berkenaan dengan pediatrik ialah jika kita bercakap atau berkomunikasi dengan anak tu, kita sebenarnya kalau anak tu sebelum berumur 8 tahun, kita sebenarnya berkomunikasi dengan ibu bapa ataupun penjaga anak tu. Dan walaupun rawatan tu diberi kepada pesakit, keputusan untuk membenarkan rawatan adalah dibuat oleh orang ketiga, iaitu penjaga ataupun ibu bapa. Jadi kita perlu berkomunikasi dengan orang dewasa yang menjadi ibu bapa anak tu, dan juga berkomunikasi dengan anak tu dengan cara yang ringkas dan senang beliau faham, supaya dia juga akan menerima rawatan yang kita beri. Setiap ibu bapa seharusnya tahu tentang perkembangan kesihatan anak-anak. Mereka juga harus sentiasa peka terhadap risiko kerana kanak-kanak adalah tergolong dalam golongan berisiko tinggi. Satu premis yang semua pakar-pakar pediatrik berfikir apabila kami merawat pesakit kami ialah kita fikir bahawa kita merawat mereka daripada sekarang sehingga akhir hayat mereka. Jadi kita pastikan bahawa anak tu ataupun pesakit kita tu membesar dengan sihat sehingga dalam masa 50 ataupun 70 tahun lagi. Ini berbeza dengan kepakaran yang lain di mana mereka mungkin merawat orang dewasa yang sudah pun berumur 50 tahun ya. Setiap kesihatan kanak-kanak itu perlu mendapat perhatian dan pencegahan adalah lebih baik dari merawat. Banyak kaedah pencegahan yang ada kini bagi golongan kanak-kanak. Satu aspek yang penting berkenaan dengan kepakaran pediatrik ialah pencegahan dari segi penyakit-penyakit. Kita mengamalkan pencegahan dari segi vaksin yang kita beri kepada kanak-kanak, dan kita tahu perlu pengetahuan yang luas berkenaan dengan vaksin-vaksin yang ada untuk mencegah daripada penyakit berjangkit, dan juga sekarang ada vaksin untuk kanser juga. Dan kita juga mengamalkan pencegahan dari segi pemakanan dan juga nasihat yang kita beri kepada kanak-kanak berkenaan dengan pemakanan, dan juga nasihat yang kita beri kepada ibu bapa berkenaan cara untuk mereka membesarkan anak tu dari segi psikologi dan dari segi cara kita bercakap dengan anak. Dan ini adalah aspek yang penting bagi kami sebagai pakar-pakar pediatrik dan juga kesihatan kanak-kanak, supaya kanak-kanak yang membesar tu menjadi
orang dewasa yang stabil dan juga sihat. Dalam aspek penjagaan kesihatan kanak-kanak, ibu bapa juga harus mencari pengetahuan dan maklumat semasa. Ini kerana mereka lebih memahami keadaan anak-anak masing-masing dan dengan pengetahuan yang ada, mampu memberi banyak kebaikan kepada kesihatan anak. Kini terdapatnya pelbagai bahan rujukan untuk maklumat pihak ibu bapa dalam aspek kesihatan. Kanak-kanak memerlukan penjagaan dan tunjuk ajar yang sempurna agar mereka dapat membesar dengan sihat. Kasih sayang yang berpanjangan dari ibu bapa adalah sangat penting untuk menjamin masa depan mereka. Kita bersama dengan tamu kita sihat pada minggu ini, Mr. Haridas. Jom main bola. Bermain atau bersukan bersama anak-anak secara tidak langsung dapat menggalakkan mereka dengan aktiviti yang sihat. Begitulah apa yang dilakukan oleh saudara Haridas dan jiran tetangganya yang menjadikan